Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jatan kuasa masjid, ya seterusnya para hadirin jamaah maghrib, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Marilah kita dengan rasa penuh ta'zim, ya, merasa keagungan kehebatan Allah SWT yang mengurniakan kita semua taufik hidayah, inayah untuk kita pada malam ini masih lagi dikekalkan kita berada dalam ketaatan, berada di tempat yang mulia, rumahnya, dan juga ya kita dapat duduk dalam majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, majlis mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Majlis mensalawati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita semua ni kena ada dalam hati rasa ta'zim, keagungan, ya, kebesaran majlis, membesarkan Allah SWT ini. Kerana apa, tuan-tuan, kita wajib bersyukur atas perkara tersebut, ya. Jika Allah kehendaki, kita boleh saja pada malam ini berada di luar daripada majlis ini. Di luar sana ramai, ya, ribuan orang yang berkeinginan juga mau datang, tetapi Allah SWT belum pilih. Ya, mereka berada di pasar-pasar malam, mereka berada di, ya, kedai-kedai kopi, mereka berada di dalam kereta, di tepi-tepi pantai. Ya, kalau saya lalu tepi pantai itu ramai orang.
Bukan satu Ahad saja, ya. Jadi rumah-rumah Allah ni sepi, kurang kehadiran manusia. Jadi alhamdulillah Allah telah pilih kita semua. Walaupun nampak macam amal, satu amal tadi kecil, jangan kita pandang remeh. Jangan kita pandang enteng. Karena Allah SWT boleh saja menjadikan sesuatu amal yang kecil kelihatan pada mata manusia, tapi insya Allah SWT besar. Satu hari, satu orang alim, dia bermimpi jumpa Nabi SAW. Maka Nabi beritahu, kamu sampaikan salamku pada Muhammad Zakaria, aku itu kasih sayang pada beliau. Ya. Maka bila orang ni sedar, maka dia pun jumpa Syekh Muhammad Zakaria Kandalawi tu. Tuan-tuan mungkin tak kenal. Itu yang mengarang kitab Fadail Amal yang dibaca di masjid-masjid. Ya. Kitabnya itu seluruh dunia ada. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kitab Fadail Amal. Itu karangan Syekh Muhammad Zakaria. Ya, orang India. Ini makamnya sekarang ni di Baqi' di Madinah. Jadi dijumpa Syekh, aku ni jumpa Nabi, Nabi sangat sayang, kasih pada kamu. Apakah amalan kamu ni yang begitu sekali sampai Nabi itu kasih dan sayang, redha pada kamu? Maka Syekh Zakaria beritahu, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa Allah SWT ni tidak semestinya mengasihi, menyayangi seorang itu kerana amal-amal yang besar, tidak. Allah SWT kadang-kalanya menyukai seseorang itu kerana amalan-amalan kecil. Maka ditanya, apakah amalan itu ya Syekh? Ya, saya setiap lepas asar tu berselawat Nabi 80 kali. Salat Ummi, ya. Rupanya itu saja amalan ini, tuan-tuan. Lepas asar tu selawat. Sebab itu kita lihat, ya, dalam kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, hanya kerana membuang duri di jalan, ya, dan dia memotong pohon yang ada duri takut terkena orang Islam yang lalu sini, perbuatan tadi disukai Allah SWT, menjadi sebab dia berlari-lari di dalam syurga Allah SWT. Jadi kita pun macam itulah, terus membuat kebaikan demi kebaikan, amal demi amal, yang besar yang kecil. Ya, kita tidak tahu, kalau Allah SWT terima satu amal saja sudah cukup, Masya Allah. Ya, terus buat sedekah pada haiwan, ya, bantu orang-orang susah, memberi makan orang-orang yang duduk dalam pengajian. Ada orang buat amalannya menyusun selipar saja, susun selipar jamaah masjid. Terbalik tengok selipar dah tersusun, istiqamah. Amalan dia itu nampak macam kerja tu hina. Susun selipar, pegang selipar orang, macam-macam rupa selipar orang, tapi perbuatan tadi sukai oleh Allah. Ada orang datang masjid, dia cuci tandas. Nampak kecil amalan tadi, kita tak tahu yang mana Allah Ta'ala terima besok di akhirat. InsyaAllah, tuan-tuan, ya. Jadi malam ni mari kita selawat sebelum kita membaca nasihat agama dan bahasa iman, insyaAllah. Ada mana siapa yang bawa kitab? Bilal dah. Ha? 50. Tak ingat? Ha? Wajib tak ada, ya? Ada kaum ibu yang tanda?
Kaum ibu selalu dia tanda. Tak ada. Berapa? 50? 58. Okeylah ya, tak apa kita baca 59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat 59 ya. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina akrami wuldi Adam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina imamil khair sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina imamil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Abi Tahir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Abi Tayyib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Imamir Rahmah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Imamil Muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Imamin Nabiyyin sallallahu alaihim wa ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ya sakatnya. Baik, tuan-tuan, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasul Karim. Tempoh hari kita telah membicarakan begitu panjang lebar tentang kategori cita-cita. Manakah cita-cita yang kita hendak ikuti? Tidak lain dan tidak bukan kita mesti mencontohi cita-cita orang-orang yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. 4 orang ni, 4 golongan ni. Ini orang-orang yang dah dijamin syurga. Orang-orang yang dah sekarang ni berbahagia di alam akhirat. Jadi kita takkan nak tiru jalan selain daripada mereka ini. Sedangkan dalam sembahyang pun kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, minta hidayah. Itu jalan siapa? Jalan orang-orang berjaya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang Allah Ta'ala berkurniakan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu kita lihat apa jalan hidup Nabi itu diceritakan Al-Quran. Semua nabi-nabi itu ada kisah dalam Al-Quran. Semua mereka tadi beriman, yakin sempurna pada Allah. Kemudian mereka nabi-nabi ini walaupun ada tugasan dunia masing-masing, kepakaran. Macam datuk kita Nabi Adam AS adalah ahli pertanian, orang yang mahir dalam pertanian. Tetapi dia tidak mengajar umat manusia bertani, tidak. Seruannya ialah mengajar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah. Maknanya Nabi Adam tu mendakwahkan pada umatnya supaya beriman pada Allah, taat perintah Allah Subhanahu wa taala.
juga nabi-nabi yang lain. Jadi malam ni kita masuk tajuk yang baru, memperbanyak mengingati mati. Tajuk yang paling baik ni, paling bagus. Saya harap kita semua betul-betul fokus masuk dalam hati. Ini yang saya bicarakan ni pertama untuk diri saya. Setelah saya bicarakan ni, muzakarahkan sama tuan-tuan, mudah-mudahan saya lah orang yang paling banyak ingat mati. Macam tu. Ketahuilah bahawasanya memperbanyak mengingati mati itu adalah seperkara yang dituntut oleh agama dan amat digalakkan. Kerana yang demikian itu mengandungi berbagai-bagai faedah yang berguna. Antaranya faedah tersebut akan jadi pendek harapan. Jadi tak ada hidup tu nak menongkak langit, nak hidup 1000 tahun, ya, nak pegang jawatan tu sampai bila-bila, tak nak ganti orang lain selagi aku hidup. Macam tu. Jadi dia tak ada pendek harapan. Zuhud di dunia. Kalau kita banyak mengingati mati, faedahnya kita akan zuhud di dunia. Maknanya tuan-tuan apa zuhud tu? Kita tidak cinta kepada dunia. Walau kita kaya raya, tak cinta dunia. Hujan lebat, sanggup naik motor ke masjid tu, basah. Keretanya tu sayanglah, ya, nak dikeluarkan terkotor, baru basuh tadi, ya. Macam tu pula, ya. Kalau pergi jumpa orang-orang kenamaan, kenduri, bukan main lawa, pakai baju cantik mahal-mahal. Kalau ke masjid tu pakai baju yang buruk-buruk. Nak menghadap Allah tu yang biasa-biasa. Yang lebih sedih lagi, memakai pakaian tidak sunnah. Nak menghadap Allah tu tidak pakai sunnah. Ini ulama amat membahaskan perkara tersebut. Kita nak menghadap Allah, pakaian yang adab dengan Allah. Nak jumpa raja, tuan-tuan boleh pakai biasa-biasa je? Tak boleh. Nak dapat anugerah PJK, wah, mesti pakai dia punya suit dia pakai apa? Baju, sampin dia, cara menghadap macam mana. Ini nak menghadap Allah Ta'ala, pakai itulah pakaian dia bersukan, itulah dia pergi menghadap Allah. Kadang pakai seluar setengnya, bawah sikit daripada lututnya, pakai t-shirt, kemudian pakai cap. Lah, sembahyang pakai cap juga ni macam mana ni? Ya, dah sunnah menghadap Allah tu tak ada. Sedangkan ada perintah supaya kita berpakaian yang baik menghadap Allah. Tuan-tuan sini ada belajar kitab Muniatul Musalli, bab pakaian untuk kita menghadap Allah SWT. Ya. Qanaah, itu faedahnya lain bila kita banyak mati. Qanaah atau memadai dengan yang sedikit. Masuk qanaah tadi. Ini malam ni kita ingat-ingat apa makna qanaah. Zuhud tadi tidak cinta dunia. Walau duit banyak, rumah besar, tapi banyak ingat mati, 5 waktu ke masjid. Itu bukan maksud zuhud tu rumahnya buruk, pakai basikal buruk je, pakai baju koyak-koyak. Tidak. Maksud zuhud tadi, walaupun dia ada kereta besar, rumah besar, banyak ingat mati. Benda tu tak ada dalam hati dia, hanya sekadar di luar saja. Ya, macam tu. Syekh Abdul Rahman bin Auf tu orang yang paling kaya zaman Nabi. Ya, kekayaannya tu luar biasa. Tapi 5 waktu tidak pernah tinggal masjid. 5 waktu tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. Itu ya. Jadi siapa nak kaya kena macam itulah, zuhud macam mana Abdul Rahman bin Auf. Sekali tertinggal takbiratul ula, jumpa Nabi, aku nak bagi
Seluruh barang dagangan yang datang pagi tadi subuh, ya Rasulullah, ada berapa puluh ekor unta. Bawa barang dagangan, saya nak sedekah semua. Oh, Nabi kata tak boleh. Kalau macam itu separuh harta ya Rasulullah, nak infakkan ya Allah. Pasal tertinggal takbiratul ula sahaja. Itu orang zuhud. Kita tidak datang masjid solat berjamaah tak rasa apa-apa. Suka gelak ketawa. Kalau canai boleh 3 keping lagi bagi itu. Ya, tak rasa sedih. Aku ni tertinggal subuh berjamaah tadi. Apalah malangnya. Allah tak pilih aku pada pagi tadi. Sebab apa? Nabi bersabda, sesiapa yang solat subuh berjamaah wa huwa fi zimmatillah, dia dalam penjagaan Allah. Aku tak solat subuh berjamaah tadi. Aku ni dibiarkan Allah, tak dijaga oleh SWT. Celaka hidup aku hari ni macam ni. Terus istighfar dia, astagfirullah, astagfirullahalazim. Macam tu. Mesti ada sifatnya tu. Ini tak datang subuh berjamaah, wah, gembira. Ya, bersiul-siul. Roti canai 3 keping. Kita tarik satu cawan. 1 jam duduk kedai. Ya, baik. Qanaah tadi apa? Iaitu memadai dengan yang ada, yang sedikit. Cukuplah. Rumah aku dah ni dah cukup. Lebih daripada cukup dah. Tak ada nak beli rumah yang kedua, nak tambah rumah lagi. Alhamdulillah, itu sifat qanaah namanya. Alhamdulillah, orang lain tu menyewa je. Sian dah pencen. Saya nyewa lagi. Saya menumpang rumah mak mentua, pak mentua contoh. Kita ni dah ada rumah sendiri, tapak sini. Alhamdulillah, syukur. Itu sifat apa namanya? Qanaah. Alhamdulillah, aku ni dah ada kereta kancil, cukuplah. Tak kena hujan, habis Seremban, ke mana-mana boleh bawa bini. Bawa cucu petang-petang naik kereta kancil, alhamdulillah. Tidak dimandang orang lain bila aku nak pakai kereta, ya, Mercedes ni, ya, sampai bila aku naik kancil je ni, macam tu. Tidak. Dia pandang, syukur. Orang lain tak ada yang tak ada kereta. Yang motor saja. Ya ada motor pula. Alhamdulillah aku dah ada motor. Boleh ke sana kemari senang. Ke Pekan Audison senang. Pergi kerja senang. Ada orang lain naik bas, tak ada motosikal. Itu nama sifat qanaah. Itu kalau orang yang banyak ingat mati, insya-Allah dia akan dapat sifat tersebut. Cinta kepada akhirat serta memperbanyakkan bekal dengan amal yang dan bakti yang baik. Itu antara faedah. Kalau kita banyak ingat mati, tuan-tuan, puan-puan, ya, disuruh apa tadi? Digalakkan, mana suruh dituntut banyak-banyak ingat mati. Nanti panjang lagi kupasannya tu. Sebab hari ini manusia rata-rata tak ingat mati, termasuk kita semua. Datang masjid, duduk pengajian, belajar tasawuf, belajar apa Quran, tak ingat mati juga. Takut pada mati juga. Amalannya tak ada juga. Di muhasabah tengok apa aku ni, ya. Selalu dengar ceramah, selalu belajar kitab, tetapi amalan aku ni masih pimai-pimai tang tu juga. Duha malas nak buat. Tahajud kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Quran masih malas nak baca. Jadi tak ada satu amalan yang aku bangga, aku berlelah-lelah untuk kehidupan akhirat ni, tak ada. Itu yang kita nak kena renung muhasabah. Apa nak jadi pada aku ni kalau macam ni? Selamat ke tidak kalau aku mati ni? Ni yang sama saya terutamanya. Dan kita semua menungkan, ya. Sebab kita semua memang dah tunggu masanya. Semua di kalangan kita ni tunggu masa mati. Orang yang nak kena hukum mati tu terang, tahu tarikh dia. Setahun lagi jatuh, ya. Hukum kamu akan digantung. Dia tahu dah, maka dia buat persiapan. Tiap-tiap malam sembahyang taubat, tiap-tiap malam sembahyang tasbih. Itu untung orang yang dah tahu mati tarikh tu.
Ya. Kita ni telah dihukum mati juga oleh Allah SWT. Dari jatuhkan tarikh tu dah ada, cuma tak tahu. Maka itulah kita pun masih lagi kejar dunia, tak cukup-cukup. Aku macam mana mati nanti, cucu aku kat mana nak duduk, apa masa depan dia. Bukan anak yang disiapkan persiapannya, cucu pun dah buat persiapan dah. Tu ya, kita semua macam tu. Tanah anak cucu aku nanti duduk merempat, itu yang kumpul tanah lagi, beli rumah lagi, simpanan kat semua bank ada. Ya. Sabda Rasulullah, aksiru min zikri hazimil lazzat. Berbanyakkanlah mengingat tentang perkara yang menghapuskan kelazatan maut. Siapa yang suruh banyak ni? Nabi SAW. Jadi Nabi ni sebaik-baik, hadis-hadis Nabi ni sebaik-baik nasihat. Sebab tu di masjid-masjid disuruh baca taklim, fadail amal, hadis muntakhab hadis tu. Fadilah sedekah. Tu imam kena baca, Bilal kena boleh baca, pengurusi boleh baca. Ambil 5 minit, 10 minit taklim tu. Kan budak-budak tabligh dia baca, tidak. Kalau di bandar-bandar tu imam-imamnya baca sebelah Sendayan sana, Anstek. Imamnya baca, asal baca 5-6 hadis. Supaya hari-hari kita mendengar nasihat Nabi. Hadis-hadis Nabi tu merupakan nasihat Nabi kepada kita. Kalau kita selalu mendengar nasihat Nabi, baiklah kita, insyaAllah tuan-tuan. Baik. Itu anak-anak kita tu dengar nasihat-nasihat orang yang tak betul di luar. Kawan-kawan cocok itu, jomlah rempit, jomlah isap tu, jomlah. Bila anak-anak kita banyak dengar orang-orang yang tak betul di luar sana, anak-anak kita pun jadi liar. Ya, kita tahu anak kita tu selalu lumba. Hisap itu, hisap ini. Ya, dia punya gejala jahat tu banyak. Kerana apa? Dengan nasihat-nasihat yang tak baik. Maka di rumah kita kena hidupkan taklim. Taklim yang dibaca fadhil amal, muntakhab hadis, fadhil sedekah tu bukan saja di masjid. Setiap rumah orang-orang mukmin kena baca hadis-hadis Nabi. Paling kurang setengah jam tiap-tiap hari. Malam hari-hari dengar nasihat Nabi, nasihat Nabi, nasihat Nabi. Hati akan jadi baik. Tuan-tuan cuba fikir ya. Sayyidina Umar Al-Khattab tu paling gangster masa tu. Sebelum dia beriman, orang lain tak berani nak bunuh Nabi. Dia angkat tangan, saya sedia untuk bunuh Nabi. Dah siap pedang berjalan nak bunuh Nabi. Tapi bila lalu, ya, ada orang tegur dia, kau nak ke mana ni? Nak bunuh Muhammad? Hai, kau jaga keluarga kau dulu. Dengar adik kau pun dah masuk Islam. Dia pun patah balik pergi rumah adik. Bila rumah adik ni dengar sedang dibacakan taklim di rumah tadi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hati menjadi lembut. Terus dia naik, tampaknya iparnya tu, mana adiknya. Lepas tu dia terdetik, apa yang kau baca tadi tu? Oh, itu ayat Quran. Kau tak boleh baca, kau kotor lagi. Sanggup dia mandi, bersihkan badan dia. Dan dia baca, akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadat. Tengok orang yang hendak bunuh Nabi, akhirnya beriman jadi orang yang Nabi beritahu, kalau ada Nabi selepas aku, Umar Al-Khattab layak jadi Nabi. Orang yang datang hunus pedang nak bunuh Nabi, akhirnya makamnya sebelah makam Nabi, berdekatan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ya. Jadi sebab itu penting rumah kita tuan-tuan semua hidupkan amalan taklim tadi. Bacalah tuan-tuan, insya-Allah. Ya, ini dah terbukti tuan-tuan, satu dunia dah orang yang hidupkan taklim di rumah tadi melahirkan anak-anak hafiz Al-Quran, hafiz hadis, alim ulama, ya. Baik, seterusnya. Begitu juga Rasulullah SAW ketika bangun di waktu malam sering menyeru, Ja'al mautu bima fih,
Ja'atir rajifah tasba'uha radifah. Telah tiba maut dengan segala kehebatannya. Telah tiba masanya sangkakala yang diikuti pula dengan janji kebangkitan. Tu Nabi tu tuan-tuan, orang yang paling mulia, yang maksum, bangun malam dia berkata yang demikian tadi. Telah datang maut dengan segala kehebatannya. Maut tu kalau datang tuan-tuan mengerikan. Takut. Ya. Dan begitu sangkakala kalau hari kiamat tu macam mana? Dahsyatnya tengok. Baru tsunami macam tu sikit pun dah dahsyat. Apatah lagi sangkakala itu kan macam mana? Dunia ni macam abuk. Hancur. Dan juga janji-janji kita akan dibangkitkan di yaumil mahsyar nanti. Kalau kita ingat tu tuan-tuan, terus patutnya kita, Allah, aku ni apa, asyik cari dunia tak habis-habis lagi ni. Amal belum banyak, belum cukup. Qurannya masih belum baik lagi. Sembahyangnya masih belum betul lagi. Tak ada satu amalan yang aku boleh banggakan. Sedekah pun masih sikit-sikit lagi. Macam mana kalau aku mati ni? Ya. Sebab tu disuruh kita memperbanyakkan mengingati mati. Tatkala baginda Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang pintar, siapakah dia di antara manusia? Ditanya, ya Rasulullah, siapa orang cerdik, orang pintar? Kalau kita sekarang lah, kalau orang sekarang kita ditanya, siapa orang cerdik? Oh, semestinya profesor Madya. Orang cerdik itu mesti ada degree, ijazah. Ya, ini yang tak ada sijil orang kampung ni orang yang bodoh. Macam tu anggapan orang sekarang ya, mana itu. Wah, dia tu ada 2 PhD. Wah, tentu cerdik tu, pandai. Jadi pensyarah, anak muridnya ramai. Itu pada tafsiran kita orang yang cerdik. Jadi benda ni ditanya pada Nabi. Nabi jawab apa? Aksaruhum lil mauti zikra. Pertama, orang yang cerdik tadi ialah orang yang mereka itu orang yang banyak ingat mati. Allahu Akbar. Ini dalam 24 jam ni kalau saya tanya tuan-tuan, ada ingat mati tak? Tak ada lah Ustaz. Bangun tidur saja tadi dah ingat nak cari makan apa bagi ni ya, sedap. Tengah hari mikir nak makan apa pula ni. Nak bakar kambing, nak masak biryani, ya. Pagi-pagi bangun fikir macam mana nak menambah simpanan wang ringgit. Ya, sampai nak tidur ni fikir, Allah, hari ni untung tak banyak. Untung sikit saja. Ya. Laju betul masa. Sekali wa ahsanuhum lahu istidada. Dan juga bukan saja ingat mati. Ingat mati ni ramai orang ingat mati. Tetapi dia sentiasa juga bersiap sedia untuk menerima mati. Ya, bersedia untuk menerima mati tadi. Mana buat amalan, bukan saja ingat mati lepas tu tidur. Ingat mati sekejap lepas tu terus ya berhibur-hibur, lupa. Dia membuat persiapan untuk mati. Ulaikal aqyas. Mereka itu orang yang pintar, cerdik. Mereka telah kembali ke rahmatullah dengan membawa kemuliaan dunia dan kesihatan akhirat. Zahabu bi syarafati dunya wa na'imil akhirah. Jadi lah kita azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi ya, insya-Allah. Silakan. Lepas azan kita sambung ya, lebih kurang 5 minit macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ulaikal aqyas. Itulah orang yang pintar, yang cerdik. Makna lawan pada cerdik,
bodoh. Orang yang pagi, petang, siang, malam bergelumbang dengan dunia, cari dunia, lupakan akhirat, lupakan masjid, lupakan buat amalan, maka itulah sebenarnya hakikatnya orang yang bodoh walaupun dia ada 5 PhD. Ya, walaupun dia di pensyarah ribuan anak muridnya. Di sisi Allah Ta'ala dia adalah orang yang bodoh. Orang yang akias, cerdik tadi, banyak ingat mati dan membuat persiapan untuk mati. Nak tidur je ingat mati. Aku nak tidur ni, belum tentu aku bangun balik. Ramai orang tidur terus tidur. Apatah lagi orang yang selalu ditidurkan. Sekarang ni musim ditidurkan. Tidurkan tu 50-50 lah. Kalau pihak hospital kalau tidurkan tu kebanyakan terus jalan je lah. Ya, macam tu. Sebab tu kita nak tidur suruh ingat mati juga. Apa doa tidur tadi? Allahumma bismika amutu wa ahya. Nak tidur tu dengan namamu ya Allah. Mana kita minta tolong pada Allah SWT supaya kita hidup dan mati. Ya. Tidur pun kita ingat kematian. Bangun tidur pun sama tuan-tuan. Bangun tidur disuruh ingat mati. Tengok tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita amalkan doa masnun itu saja dah 2 kali kita ingat mati. Nak tidur ingat mati, bangun tidur ingat mati. Alhamdulillah Allah hidupkan aku. Puji Allah, alhamdulillahillazi ahyana. Ni selalu doa pendek ni kita pun tak amal ni tuan-tuan, lupa. Manusia ni kadang dah dibagi nikmat tidur dia lupa. Yang tidur tu satu nikmat. Ada di luar sana orang tak boleh tidur sampai makan bil tidur. Ada orang bunuh diri pasal tak boleh tidur. Kita letak kepala ya, terus lelap. Kat pengajian pun kadang-kadang lelap. Ya. Majlis sakinah ketenangan. Tahu-tahu je dah habis. Dengar khutbah Jumaat lagi lah. Lelap, tahu-tahu dah. Sampai orang nak bangun sebab belum bangun lagi dia. Macam tu ya. Orang lain tak boleh tidur ya. Sampai makan bil tidur, ada yang bunuh diri. Jadi kita tak bersyukur. Jadi hamba Allah yang kufur bangun tidur, lupa ucap alhamdulillah paling kurang. Kalau nak panjang lagi, alhamdulillahillazi ahyana, segala puji padamu ya Allah yang hidupkan aku balik ni ya. Orang lain tidur terus mati, riuh satu kampung. Ya, pagi tu dia akan ditanam, kita alhamdulillah dia bangun lagi nak amal ibadah, niat macam tu. Ba'dama amatana, selepas kau matikan aku, tidur tadi mati kecil. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah aku balik. Tengok. Dan kepadanya lah, kepadamu lah aku akan balik. Balik mana? Kampung akhirat. Bukan balik kampung Songgala, tidak. Balik kampung akhirat itu kampung hakiki kita. Tu gerbangnya kat sana tu. Kat Kuna tu kan. Tu. Tu gerbang tu kita nak balik sana besok. Kalau tuan-tuan dah ditentukan kubur di sana lah. Ya. Jadi sebab itu marilah kita sama-sama menjadi orang yang bijak dengan banyak ingat mati. Tak cukup itu saja, dan juga kita membuat persiapan untuk mati. Akan tetapi ingati mati dengan lisan saja tidak berguna. Tidak ada arti menyebut-nyebut mati dengan lidah. Oh, aku akan mati. Oh, aku takut mati. Itu tidak mendatangkan faedah sama sekali. Dapat tahu, doktor beritahu dia hidup tak lama. Penyakit dia hanya beberapa lagi dia akan mati. Dah dia berkeluh kesah. Aku takut mati. Macam mana mati ya? Tak nak mati. Itu tak guna. Meskipun disebut berulang-ulang kali, yang dianjurkan agar ia mengingati mati seraya hatinya tekun, merenungkan keadaan orang yang sedang menghadapi mati, sedang lisannya menyebut-nyebut pula bagaimana keadaannya kelak. Allah, tengok orang mati tu macam mana keadaan tu, selamat ke tak selamat. Kawan kita ni selalu
ya, buat macam-macam, dah mati, macam mana nasib dia selamat ke tidak, itu kita fikir tu. Jangan kita kawan mati, saudara mati, ahli keluarga, tak rasa apa-apa. Kat kubur tanam kawan pun boleh bergelak, ketawa lagi. Ada yang isap rokok lagi. Allahu Akbar. Bagaimana bencana dan sakarat, serta menggambarkan segala kedahsyatan yang akan ditanggung di akhirat kelak. Allahu Akbar, dah mati ni macam mana saya ketemu dia ditanggung tu ya. Kita dah dengar berita mati itu, sakaratul maut tu sangat dahsyat. Nabi pun tak tertanggung sakitnya. Kekasih Allah, ya, diumpamakan semacam mana kita telah dengar dah hadis-hadis Nabi, seumpama kibas yang disiat kulitnya hidup-hidup. Itulah sakitnya sakaratul maut tu. Kita akan tempuh tuan-tuan. Allah. Dia dengar tu kita takutlah lah sakit mati tu, kena seksa lagi, tak amalan tak ada, tak sembahyang, kena seksa dalam kubur lagi. Ya, macam tu. Ada yang dalam hadis Nabi diumpamakan sakaratul maut tu sakitnya seperti badan yang dimasukkan dengan duri pandan mengkuang tu dalam keadaan menyongsang. Dipenuhkan duri dalam badan kan, ditarik daripada kaki naik ke atas. Allah, macam mana sakit tu. Orang ingat mati tu, dia akan insaf lah. Dah lah mati tu sakit. Kalaulah dia tidak ada amalan, macam mana nasib dalam kubur tadi yang kita dengar. Dalam situ ada 70 ekor ular yang panjangnya 9 perjalanan. Ada kala jengking, ada hempetan bumi, ada bara-bara api. Itu kita selalu fikir tu, aku ni masuk kubur, adakah kubur aku jadi taman-taman syurga, ataupun nombor 2, na'udzubillah, lembah daripada lembah neraka. 2 je pilihan, tak ada tempat ketiga. Macam penjara Sungai Buloh, aku nak macam tu, tak ada. Ya, sama ada raudatan min riyadil jannah ataupun hufratan min nufarin niran. Itu kalau kita fikir hari-hari, kita akan jadi tekun. Aku tak nak lagi malam-malam lah. 5 waktu aku tidak akan tinggalkan jamaah. Aku akan baca Quran hari-hari. Aku akan istighfar satu hari 1000 kali. Aku akan bangun malam taubat kepada Allah Taala dosa-dosa yang silam. Aku akan bayar hutang-hutang secepatnya. Kau akan qada semai-semai aku tinggal dahulu. Dah mula sibuk beramal. Itu orang yang bijak. Kalau masih lagi dengar macam ni terus lagi, happy go lucky, mati-matilah ya, sana punya cerita. Nanti pandai-pandailah anak aku infakkan, sedekahkan, buat tahlil untuk aku. Macam tu. Ya. Serta menggambarkan segala kedahsyatan akan ditanggung dari hari akhirat kelak. Kemudian adalah ia mengira-ngira berapa lamakah lagi ia boleh hidup di dunia ini, dan bagaimana pula kesudahan hidupnya kelak. Ini orang bijak tadi. Dia kira aku ni ikut umur Nabi bagi tahu baina sitin wa sabin, 60 70. Ini dah 70 aku ni. Dah banyak diskon Allah bagi ni, subsidi dah. Maka kita pun tak ada lagi lah. Cukuplah. Aku dengan dunia yang dah ada ni cukup. Makan cukup, pakaian dah cukup, rumah dah cukup. Ya, aku belum cukup, aku nak beramal sungguh-sungguh. Duit ada ni, aku pergi umrah, sedekah, infak, tamat tahfiz, orang-orang susah, anak-anak yatim, terus buat kebaikan, berlelah-lelah untuk akhirat. Itu tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan ya. Jadi cukuplah setakat itu untuk malam ini. Ya, semoga yang sedikit ni pertamanya di saya bertambah banyak saya ingati mati dan mau bersiapan untuk mati. Dan selebihnya tuan-tuan dan puan-puan semua, ayolah sama-sama kita ya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang di sana besok kita akan senang selama-lamanya, abadan selamanya. Susah-susah di dunia sekejap saja. Ya, berlelah-lelah di dunia ini sekejap saja. Keluar berdakwah ke sana sini untuk agama Allah, untuk ikut jejak Nabi, para sahabat, hanya sekejap saja. Tapi senangnya macam sahabat sekarang senang di alam kubur. Nabi-nabi dahulu susah masa menyampaikan Islam dakwah, sekarang nabi-nabi dah senang dalam alam barzah. Kita pun macam itulah. Biarlah kita untuk agama ni besar payah, berkorban, asalkan besok kita di dalam kubur saja dah mula senang dan rehat. Kalau kita tak nak bersenang-senang,
bersusah-susah di dunia ni, tak nak berpayah-payah, tak nak berlelah. Kita takut nantinya di kubur kita mula akan disusahkan, akan diazab untuk selama-lamanya. Wa'izbillah min zalik. Saya mohon ampun maaf ada salah silap dalam penyampaian saya. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Subhanallah ni subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfirullah.